Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 6 ingin membentangkan tajuk Garis Panduan Pengendalian Taska dan Tadika bagi pencegahan penularan penyakit berjangkit. Okey, sebelum tu izinkan kami untuk memperkenalkan diri masing-masing terlebih dahulu. Okey, nama saya Nur Atika Syazwani binti Adi Kurniawan dengan nombor matrik I2010437 Nama Fatimah binti Zabini, nombor matrik I193042008. Nama Bibi Sarah Azira binti Muhammad Zulkifli dengan nombor matrik I201044667. Okey, saya Zurini binti Bari. Nama saya Nur Aribah binti Khairuddin, nombor matrik I20104498. Kita mulakan dengan pendahuluan. Okay, penyakit berjangkit ataupun lebih dikenali sebagai penyakit yang boleh disebarkan iaitu secara langsung ataupun secara tidak langsung. Okay, penyakit berjangkit ini adalah disebarkan melalui pernafasan, bawaan makanan, sentuhan dan juga cecair badan. Okay. Seterusnya, kenapa penyakit berjangkit ini adalah berisiko tinggi untuk menular di taska ataupun di tadika? Hal ini kerana kanak-kanak mereka mempunyai sistem imunisasi yang lebih rendah, iaitu berbandinglah dengan orang yang lebih dewasa daripada mereka. Okay, penyebaran penyakit berjangkit ini juga berlaku adalah disebabkan oleh faktor-faktor iaitu seperti ruang aktiviti yang terhad, iaitu di taska ataupun di tadika. Contohnya, di dalam taska ataupun tadika mempunyai ruang aktiviti ataupun tempat yang kecil dan juga sempit tetapi mempunyai jumlah kanak-kanak yang ramai. Okay, seterusnya, kanak-kanak yang berkongsi dan menggunakan peralatan permainan yang sama. Dan juga kanak-kanak yang mempunyai latar belakang yang berbeza, iaitu ada kanak-kanak yang mempunyai penyakit-penyakit tertentu. Okay, seterusnya, garis panduan adalah merupakan sebuah panduan dan juga rujukan iaitu kepada seseorang pengasuh di pusat jagaan dan bimbingan kanak-kanak. Oleh itu, jelaslah bahawa garis panduan ini adalah amat penting dan juga diperlukan oleh setiap tadika dan juga di taska. Okay, seterusnya, jika seseorang pengasuh mengamalkan dan menggunakan garis panduan tersebut dengan betul, dapat memastikan kebersihan bayi, kanak-kanak dan juga persekitaran taska dan tadika terjamin dan dijaga dengan baik. Okay, apabila perkara-perkara tersebut terjamin dan juga dijaga dengan baik, kanak-kanak dapat dielakkan daripada sebarang penyakit yang dapat berjangkit. Oleh itu, secara automatiklah akan membantu dari segi peningkatan iaitu dari aspek perkembangan dan juga pertumbuhan kanak-kanak tersebut. Okay, punca berlakunya penyakit berjangkit adalah disebabkan oleh kuman iaitu seperti parasit, bakteria, virus dan lain-lain lagi. Okay, seterusnya, akhir sekali, pihak taska ataupun tadika perlulah memainkan peranan yang penting iaitu daripada aspek kebersihan dengan teliti. Okay. Hal ini kerana kebersihan persekitaran amatlah penting kerana penyakit berjangkit dapat disebarkan dengan lebih cepat dan pantas sekiranya kebersihan di kawasan taska dan tadika tidak dijaga dengan baik. Okay. Oleh itu, kebersihan adalah penting untuk semua orang, iaitu terutamanya kepada kanak-kanak yang mempunyai sistem imunisasi yang lebih rendah berbanding dengan orang dewasa. Okey, seterusnya, apabila kesihatan kanak-kanak ini terjaga dan terjamin, oleh itu dapat mengurangkan risiko daripada mendapat penyakit berjangkit. Okay. Seterusnya, pendidik ataupun pengasuh perlulah menunjukkan contoh yang baik kepada kanak-kanak tersebut supaya dapat dijadikan sebagai role model kepada mereka. Oleh itu, cerminan seseorang pendidik ataupun pengasuh ni dapat mempengaruhi tingkah laku mereka.
sama ada di taska ataupun tadika dan juga di rumah. Okay, hal ini kerana kanak-kanak mudah terpengaruh dengan keadaan sekeliling mereka. Contohnya, keadaan persekitaran mereka. Iaitu apabila di taska ataupun di tadika, guru dan pengasuh lah yang menjadi role model kepada mereka. Okay, oleh itu, sebagai seorang pengasuh dan juga pendidik, perlulah memainkan peranan yang penting iaitu dalam menjaga kebersihan dengan mengelakkan penyakit berjangkit ini daripada berlaku. Pencegahan penularan penyakit berjangkit yang pertama, langkah pertama yang kita boleh ataupun kita perlu lakukan ialah menjaga kebersihan diri. Okey. Pengasuh perlulah menjaga kebersihan kanak-kanak di taska ataupun tadika. Okey, memastikan mereka untuk sentiasa membasuh tangan menggunakan air dan sabun. Okey, membasuh tangan menggunakan air saja adalah tidak cukup dan perlu membasuh tangan menggunakan sabun dan langkah ataupun cara yang betul bagi mengelakkan pembiakan bakteria dan kuman di tangan. Kerana tangan merupakan organ ataupun anggota badan yang paling banyak ataupun paling kerap menyentuh mana-mana permukaan. Okey, pengasuh juga perlu memastikan barangan kanak-kanak di taska ataupun tadika tidak berkongsi dengan kanak-kanak lain. Kerana perkongsian barang juga boleh menyebabkan penularan penyakit berjangkit berlaku dengan lebih cepat. Seterusnya, bagi langkah yang kedua, pengasuh perlulah menjaga kebersihan di sekitar taska dan tadika. Okey, hal ini bermaksud pengasuh perlu memastikan kebersihan di kawasan persekitaran luar dan dalam taska atau tadika. Okey, di persekitaran dalam, pihak taska perlulah sentiasa memastikan kebersihan di kawasan kanak-kanak melakukan aktiviti. Okey, lepas tu pihak taska dan tadika perlu sentiasa membersihkan alatan permainan setelah kanak-kanak pulang ke rumah masing-masing. Okey, untuk menjaga kawasan di sekitar luar taska dan tadika, okey, pihak taska dan tadika perlulah membersih di bahagian longkang. Okey, memastikan longkang sentiasa dalam keadaan bersih dan bertutup. Membuang sampah di tempat pembuangan sampah ataupun di tempat yang sepatutnya. Plastik sampah juga perlu diikat agar tidak mengundang haiwan yang dapat menyebarkan lagi ataupun menyebabkan penularan penyakit berjangkit berlaku di kawasan taska dan tadika. Oleh itu, pihak taska dan tadika perlu memainkan peranan penting bagi mengelakkan berlakunya penularan penyakit berjangkit di kalangan kanak-kanak taska dan tadika. Ketiga, pihak taska dan tadika perlulah mempunyai rekod imunisasi pelajar. Perkara ini penting kerana setiap penerimaan suntikan vaksin kepada kanak-kanak dapat dikemaskinikan dari semasa ke semasa dan menjadi juga sebagai rujukan kepada guru, pengasuh serta ibu bapa. Keempat, lakukan penyaringan kepada kanak-kanak apabila mereka tiba di taska dan tadika. Oleh itu, wajib untuk memeriksa suhu badan kanak-kanak. Penyaringan perlu dilakukan di bilik khas dan perlu dilakukan sebelum kanak-kanak tersebut bercampur dengan rakan-rakannya yang lain supaya proses penyaringan tidak diganggu oleh mereka. Kemudian, mengasingkan pelajar yang sakit di bilik khas atau di bilik sakit supaya tidak berjangkit dengan pelajar-pelajar yang lain. Pendidik perlu bertanya kepada ibu bapa mengenai sakit atau keadaan kanak-kanak pada pagi itu supaya pengasuh atau guru mengetahui puncanya. Kemudian, kanak-kanak yang mempunyai gejala seperti batuk, selesema, sakit mata dan sebagainya perlu dibawa pulang kerana itu adalah antara salah satu penyakit yang dapat dijangkiti dengan cepat kepada pelajar-pelajar yang lain.
Jadi sekarang saya akan menyambung poin yang kelima dan juga poin yang keenam. Okey, bagi poin yang kelima ialah penutupan premis jika pengesanan kes aktif dan tidak menjaga kebersihan di bawah Akta Kawalan dan Pencegahan Penyakit Berjangkit. Okey, di sini kita dapat huraikan bahawa penularan penyakit dapat dicegah dengan penutupan premis. Ianya amat berkesan untuk penyakit berjangkit yang mudah merebak seperti HFMD, demam campak, rubella dan lain-lain lagi. Penutupan premis ini adalah bertujuan untuk mengurangkan jangkitan dengan kanak-kanak sihat yang lain. Dapat memudahkan kerja-kerja penambahbaikan premis mengikut nasihat yang telah diberikan oleh pihak berkuasa dan dapat memudahkan pembersihan dan disinfeksi premis. Walau bagaimanapun, penutupan premis ni boleh dilakukan menggunakan Akta Kawalan dan Pencegahan Penyakit Berjangkit 1988 iaitu Seksyen 18 atau Prevention and Protection of Public Health Ordinance 1999. Penutupan premis ni boleh dipertimbangkan jika terbukti premis tersebut menjadi punca penularan penyakit. Penyakit berjangkit lah orang kata. Namun begitu, kriteria penutupan premis adalah terdapatnya kesan kes secara aktif oleh pasukan kesihatan di premis tersebut, membuktikan pengendali tidak membuat saringan dan pengasingan kes dan juga pengendali sesebuah taska tu ataupun tadika tu dia gagal membuat kerja pembersihan bagi mengelakkan rebakan penyakit. Seterusnya ialah pendidik mestilah membuat permohonan bertulis terlebih dahulu kepada pejabat kesihatan daerah untuk mengendalikan sesebuah taska ataupun tadika. Lawatan pemeriksaan akan dilakukan oleh mana-mana pihak pejabat kesihatan daerah untuk mengawasi setiap pergerakan pendidik. Bagi pihak yang mengendalikan makanan perlu mendapatkan suntikan tifoid dan telah mengikuti kursus pengendalian makanan. Sentiasa pastikan pengendali makanan tidak menghisap sebarang penyakit yang boleh direbakkan melalui penyediaan makanan dan minuman seperti cirit-birit, kudis dan luka di tangan dan sakit tekak. Pendidik juga perlulah menghadiri kursus pengendalian makanan supaya mereka tahu cara untuk mengendalikan makanan kepada kanak-kanak dan perlulah disimpan di tempat yang sesuai. Akhir sekali ialah pendidik perlulah memastikan penyediaan peti pertolongan cemas yang disimpan di tempat yang sesuai dan diperiksa dari semasa ke semasa untuk kebaikan sesebuah taska ataupun tadika itu sendirilah. Okey, sekian itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Seterusnya, saya akan serahkan pembentangan ini kepada Adiba untuk meneruskan slide yang seterusnya. Kesimpulannya, penyakit berjangkit ialah penyakit yang disebarkan secara langsung ataupun tidak langsung. Kanak-kanak di taska ataupun di tadika berisiko mendapat penyakit berjangkit kerana mereka mempunyai sistem imunisasi yang rendah. Antara faktor yang menyebabkan penyakit berjangkit seperti mempunyai ruang aktiviti yang terhad, kanak-kanak berkongsi alat permainan dan kanak-kanak yang mempunyai latar belakang yang berbeza. Terdapat beberapa langkah untuk mencegah penyakit berjangkit seperti kanak-kanak perlu menjaga kebersihan diri, pendidik perlu menjaga kebersihan persekitaran, taska ataupun tadika perlu mempunyai rekod kesihatan kanak-kanak dan pendidik perlu membuat penyaringan kepada kanak-kanak. Selain itu, suntikan tifoid dan kursus pengendalian makanan perlu diambil oleh pihak taska atau tadika untuk mengelakkan penyakit berjangkit berlaku. Penutupan sementara taska ataupun tadika akan dijalankan sekiranya tidak mengikuti SOP yang ditetapkan. Sebagai seorang pendidik, penyakit berjangkit harus dicegah kerana ia melibatkan nyawa kanak-kanak di taska dan juga tadika.